Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Kembali kita ke channel Cikgu Izan. Bersama saya, Cikgu Izan. Kita akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran kita bagi subjek Bahasa Melayu tahun 5 bagi Sekolah Kebangsaan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, mari kita tonton ni pengajaran sepanjang video ini. Apakah tajuk dan aktiviti yang akan kamu pelajari pada kali ini? Jom kita tonton video ini sehingga ke penghujungnya. Baiklah, kita teruskan pengajaran kita tema 4 iaitu perpaduan. Untuk pengajaran kali ini ialah di bahagian tata bahasa. Tajuknya ialah kita tetap bersahabat. Baik, murid-murid boleh merujuk di muka surat 80. Sementara murid-murid membuat persediaan membuka buku teks dan menyediakan buku latihan kamu, saksikan paparan jawapan bagi latihan seni bahasa di video yang lepas. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Baiklah, cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan buku teks kamu. Tajuk pada muka surat ini ialah kita tetap bersahabat. Farisha mengirimkan email kepada rakannya untuk menceritakan aktiviti memupuk perpaduan kaum di sekolahnya. Petikan yang akan kamu baca ni, yang kamu lihat ni ialah petikan yang berbentuk email. Email ni ialah satu kemudahan atas talian. Menggunakan internet, kamu boleh menghantar email ni. Email ni ialah surat alam maya. Kamu tak perlu custom, tak perlu sampul, tak perlu pergi pejabat pos untuk menghantar surat kamu ni. Kamu hanya hantar melalui internet, di mana kamu boleh guna pelbagai saluran. Sebagai contoh, Gmail, Yahoo Mail, macam-macam lagi. Jadi berbeza dengan kita zaman sekarang ni, kita tak perlukan semua tu. Kita jarang guna email. Email ni kita guna untuk membuka akaun laman sosial. Betul? Kamu nak buka Facebook ke, Instagram ke, kamu memerlukan email. Itu je kegunaan email. Tapi sebenarnya kegunaan email ni besar. Banyak kegunaan email ni. Kamu nak mohon kerja, kamu mendapat notifikasi daripada agensi-agensi bank dan sebagainya, itu semua melalui email. Mereka tak menghantar kamu di WhatsApp. Yang hantar kat WhatsApp ni ialah kawan-kawan, kenalan-kenalan kamu saja. Jadi Farisha mengirimkan email ke kawannya, ke sahabat dia, menceritakan tentang aktiviti yang memupuk perpaduan kaum di sekolahnya. Di sekolah macam-macam aktiviti untuk memupuk dan mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid-murid maupun cikgu-cikgu. Jadi apakah aktiviti yang berlaku di sekolah Farisha? Jom kita baca sama-sama. Baik, bila buat email ni, kamu mesti ada daripada siapa. Daripada siapa ni maksudnya kamu yang mengirim. Kalau dalam surat ni kira pengirim. Dalam email ni daripada siapa? Maksudnya daripada kamulah, kamu yang menghantar email tu. Iaitu farisha@ymail.com. Kepada ni maksudnya penerima. Macam kamu hantar surat, mesti ada penerima, barulah surat kamu boleh sampai. Kepada ni ialah sindalikan@ymail.com. Okey, apakah tajuk emailnya? Aktiviti perpaduan. Jadi kamu mesti ada pengirim, alamat email kamu, penerima, alamat email kawan kamu tu, dan juga tajuk. Supaya kawan kamu tu bila terima email, dia faham email daripada kamu ni berkenaan dengan apa. Berkenaan dengan katakan Farisha, aktiviti perpaduan di sekolah dia. Baik, kita teruskan kepada petikannya. Tujuan saya mengirim email ini adalah untuk bercerita tentang aktiviti memupuk perpaduan di sekolah saya. Antara program termasuklah pertandingan drama muhibah, larian sehati sejiwa, malam kebudayaan dan sukaneka perpaduan. Program itu untuk melahirkan peserta yang dapat menjiwai erti perpaduan.
Setiap aktiviti dan penyertaan dalam sesebuah pasukan perlulah melibatkan murid berbilang kaum. Pihak sekolah juga mengundang sebuah kumpulan kebudayaan dari Sarawak dan Sabah. Mereka beraksi untuk meriah malam kebudayaan. Seperti kata pemimpin, rakyat mestilah bertoleransi dan mengelakkan perpecahan. Pada hari itu, peserta saling salam dan bermaafan. Semangat kita jelas kelihatan melalui program itu. Program itu dapat memupuk semangat perpaduan dan kembang bakat kerana budaya yang waris bangsa perlu raih agar sentiasa subur. Akhir kata, saya berharap agar saudara juga sudi menceritakan aktiviti perpaduan di sana. Kita patut syukur nikmat muhibah di negara kita. Saya berharap semoga tali saudara kita terus terjalin. Walaupun jauh di mata, dekat di hati, kita tetap bersahabat. Sekian, terima kasih. Jadi itulah serba sedikit kandungan email yang telah dihantar Farisha kepada kawannya. Cerita pasal aktiviti perpaduan. Apa aktivitinya? Kamu boleh lihat pada 3 gambar di tepi email tu. Gambar pertama itu tarian kebudayaan. Kamu boleh lihat situ berbilang kaum, pelbagai pakaian tradisional yang dipakai oleh murid-murid dalam membuat persembahan tersebut. Yang kedua, sukaneka. Sukaneka ni melibatkan semua murid. Bukan kata Melayu, sukan Melayu. Mana ada sukan Melayu, sukan Cina, sukan India, tak ada. Sukan ni menyatukan kita semua. Dan juga akhir sekali tarian kebudayaan. Tarian kebudayaan yang seperti Farisha cerita tadi daripada Sabah dan Sarawak. Jadi itulah petikan daripada email yang dihantar oleh Farisha kepada kawan dia. Sekarang ni kita pergi ke aktiviti yang kedua. Untuk aktiviti yang kedua ini, murid-murid boleh melihat di dalam petikan email yang dihantar oleh Farisha. Kamu boleh jumpa beberapa perkataan yang diwarnakan dengan warna biru. Apa maksud perkataan-perkataan yang diwarnakan dengan warna biru itu? Perkataan-perkataan yang berwarna biru itu adalah perkataan yang memerlukan murid-murid untuk memasukkan atau menggunakan kata imbuhan. Jadi, bila kamu lihat pada perkataan sebagai contoh, meriah, perkataan meriah tu ada ruangan kosong di hadapan dan di belakangnya. Maksudnya, perkataan tersebut memerlukan murid menambahkan imbuhan awalan dan akhiran. Apabila perkataan yang menerima imbuhan awalan dan akhiran ni, maka terbentuklah perkataan yang kita panggil berimbuhan apetan. Apet. Maksudnya mesti ada depan, mesti ada belakang. Jadi bila ada depan dan belakang ni, dia akan panggil imbuhan apetan. Kalau di depan saja dia panggil imbuhan awalan, atau di belakang saja dia panggil imbuhan akhiran. Jadi bila menerima dua-dua bahagian, dia akan dipanggil imbuhan apetan. Baik, apakah imbuhan apetan itu? Merujuk pada munshi cilik di bawah itu, kata berimbuhan apetan ialah kata yang menerima imbuhan di hadapan dan di belakang kata dasar. Sebagai contoh, kekitaan, persaudaraan dan bersalaman. Dia perkataan kekitaan tu dia ada perkataan dasar, kata dasarnya ialah kita dan kata imbuhan apetan ialah ke dan an. Yang persaudaraan kata dasarnya ialah saudara dan kata imbuhan apetan ialah perkataan imbuhan apetan dia ialah per dan an. Dan juga yang terakhir, bersalaman tu kata dasarnya ialah salam, kata imbuhan apetannya ialah ber dan an. Jadi di situ dalam petikan tersebut ada 8 perkataan yang telah disertakan namun tiada kata imbuhan apetannya. Jadi murid-murid perlu menambahkan kata imbuhan apetan pada perkataan-perkataan dasar ini. Mudah betul, tenang saja untuk aktiviti kali ini. Jadi murid-murid boleh gunakan buku racaan kamu, tuliskan hari dan tarikh, tuliskan tajuk dia ialah kita tetap bersahabat, muka surat 80, dan arahannya ialah
fahami dan gunakan kata imbuhan apitan. Mudah saja. Jadi murid-murid boleh senaraikan 88 kata dasar yang terdapat dalam email tu. Kamu berikan ruang di hadapan di belakang. Kamu isikan kata apitan yang sesuai berdasarkan petikan. Jadi bila kamu letak kata imbuhan apitan tu, kamu baca semula ayat tu. Adakah kata apitan tersebut sesuai dengan ayat tersebut, ataupun kamu kena ubah. Kata apitan ni ada banyak. Depan tu dia ada ber, ada ter, ada meng, ada men. Belakang ada an, ada i, ada kan. Jadi kamu kena susun dan sesuaikan kata apitan ni dengan kata dasar supaya membentuk ayat yang betul mengikut konteks dia. Jadi untuk menyemak jawapannya, kamu boleh rujuk dengan guru bahasa Melayu kamu, ataupun kamu boleh tunggu video yang berikutnya daripada cikgu. Cikgu akan paparkan jawapan dia dan kamu boleh semak. Jika kamu betul, kamu tanda correct dengan pensel di jawapan kamu. Dan kalau kamu salah, kamu buat pembetulan di situ juga kan. Tulis kamu betulkan. Untuk bagi mengukuhkan kefahaman kamu, kamu boleh salin balik ayat yang mengandungi kata berimbuhan apitan ni kan? Kamu salin balik ayat tu, jadi kamu faham penggunaan kata apitan dalam ayat. Mudah? Okey, bagus. Cikgu tahu murid-murid cikgu ni bijak-bijak, pandai-pandai, cerdik-cerdik. Latihan aktiviti yang mudah macam ni cukup mudah bagi kamu. Okey, baik. Cikgu rasa itulah aktiviti yang kedua yang kamu perlu buat untuk kali ini. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung video. Sekejapnya. Memang sekejap lah. Aktiviti pun tak banyak. Aktiviti pun tak banyak. Jadi kamu boleh siapkan kerja tersebut dengan kita rasa tak ambil masa yang lama pun. Bubuh kata imbuhan apitan je. Senang. Dia tak suruh buat ayat ke kan, tak ada aktiviti lain. Kamu kalau nak buat aktiviti untuk kata apitan ni, boleh, kamu boleh cari di Google, banyak aktiviti. Itulah latihan tersebut. Okey, baik. Jadi ini ialah tajuk yang terakhir dalam unit 4, tema 4 ni, unit 10. Pada video yang seterusnya kita akan masuk ke unit yang baru, iaitu unit 11, tapi di bawah tema yang sama, masih lagi tema perpaduan. Okey, untuk video yang seterusnya di tema yang baru, unit tema masih sama, tema 4 unit 11. Cikgu akan adakan satu slot baru. Slot tu maksudnya satu ruangan lah, ruangan di mana kamu boleh ajukan sebarang soalan atau pertanyaan di ruangan komen di bawah video. Mana-mana video cikgu pun cikgu akan baca. Kamu boleh sertakan apa-apa soalan atau minta pendapat dan sebagainya. Cikgu akan sediakan satu slot di hujung setiap video. Cikgu akan bacakan kamu punya soalan dan juga cikgu akan beri respon waktu tu. Tak banyak, mungkin tengoklah dalam 3 hingga ke 5 pertanyaan ataupun soalan daripada kamu, daripada murid-murid ataupun terbuka pada semua orang. Cikgu akan memberi pendapat dan jawapan secara ringkas. Bukanlah kata betul ke tak betul ke tapi jika kamu ingin pendapat daripada cikgu lah, apa-apa tajuk, apa-apa topik sekalipun, sebarang topik kamu boleh ajukan soalan. Kalau cikgu boleh beri pendapat, cikgu bagilah kan. Kalau cikgu tak pasti, tak yakin, cikgu akan cubalah tanya pada sesiapa yang pakar dalam persoalan yang kamu ajukan tu, dan cikgu akan beritahu kamu dalam video tersebut. Bukanlah kata cikgu tahu semua benda, tak. Cikgu akan tanya, akan rujuk pada yang arif lagi, yang pandai atau yang lebih mengetahui tentang apa yang kamu tanyakan tu. Cikgu akan beritahu kepada kamu dalam video yang seterusnya. Menarik kan? Jadi apa-apa kamu boleh tanya macam-macam, ataupun kamu nak beri teka-teki ke sebab cikgu dekat sekolah, cikgu suka video hujung pengajaran, cikgu suka bermain teka-teki dengan murid-murid cikgu kan. Sebab teka-teki ni dia dapat mengasah pemikiran kamu supaya lebih kreatif dan lebih terbuka. Kan, permainan teka-teki ni orang nampak benda ni seronok je, tapi bagi cikgu dia bagus untuk kamu berfikir, teka-teki ke dan sebagainya. Macam-macam lah. Apa-apa yang kamu rasa menarik untuk berkongsi, untuk dikongsikan dengan semua orang, kamu komen je di ruangan di bawah tu dan cikgu akan bacakan di hujung setiap video. Kalau rasa video tu cukup 5 kan, kamu yang ke-6 cikgu akan bacakan di video yang berikutnya.
daripada siapa yang memberi soalan ataupun cadangan tu atau teka-teki sebagainya, cikgu akan sebut nama kamu dalam video ni. Okey. Jadi itu saja daripada cikgu untuk kali ini. Cikgu harap kamu semua faham tentang pengajaran pada hari ini. Pengajaran pada hari ini mudah saja, baca email dan juga bentuk kata dengan penggunaan kata imbuhan akhitan. Jadi nilai murni dalam pengajaran pada kali ini ialah kita perlulah mengikuti, melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Aktiviti yang melibatkan ramai pihak, melibatkan ramai orang, bercampur kaum, supaya kamu lebih mengenali, lebih menghormati dan memahami. Kita ni hidup saling berbilang kaum. Jadi kita perlu memahami dan menghormati agar kita dapat kekalkan perpaduan dalam masyarakat kita, dalam komuniti kita, dalam taman kita dan juga akhir sekali dalam negara kita. Itu yang paling penting. Akhir kata, jangan lupa subscribe video cikgu. Terima kasih. Sekarang ni cikgu telah mencapai lebih kurang 30 something lah. 30 subscriber. Terima kasih cikgu sangat-sangat. Berterima kasih pada kamu yang belum subscribe. Tolong subscribe. Cikgu akan sediakan pelbagai video lagi. Selain daripada video pengajaran ni, cikgu telah merangka beberapa lagi rancangan cikgu untuk menarikkan lagi, untuk bagi penonton seronok lah, senang cakap, untuk kamu menikmati pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu video-video sampingan. Cikgu harap lepas ni akan lebih ramai lagi yang subscribe dan juga menonton video cikgu, supaya cikgu boleh teruskan membuat video ini dengan rasa lebih bersemangat. Lebih ramai yang tengok, lebih semangat cikgu nak buat video. Okey? Jadi terima kasih kepada semua yang menyokong. Panjang 5 video yang pertama ini, salah dan silap cikgu minta maaf. Okey? Kita berjumpa di unit baharu nanti, unit 11, di bawah tema yang sama, perpaduan. Unit 11 iaitu meraihkan penyatuan. Apa kandungan dan isi pengajaran dia, saksikan nanti video berikutnya di channel Cikgu Izan. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.